Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pengerusi majlis dan para hadirin sekalian. Nama saya Tinis Verita Melselvan dari Pusat Kajian Pembudayaan STEM UKM. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah Museum sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran sains di luar sekolah, satu tinjauan literatur sistematik. Museum as a source of teaching and learning science outside of school, a systematic literature review. Subtema kertas kerja saya adalah inovasi pengajaran dan pembelajaran. Sebagai pengenalan, pembelajaran sains pada masa kini tidak terhad kepada persekitaran bilik darjah sahaja. Pembelajaran sains dirangsang oleh pelbagai sumber luar sekolah yang menjadi penyalur ilmu kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar pada masa kini mempunyai cara pemikiran yang berbeza dan mereka mahu melakukan sesuatu di luar kotak. Mereka lebih gemar akan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang tidak terbatas kepada bilik darjah atau pendekatan pembelajaran tradisional. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan program pembelajaran luar bilik darjah PLBD sebagai usaha dalam melahirkan pembelajaran yang lebih konseptual. PLBD diterapkan sebagai salah satu aspek pemantapan kurikulum yang mengutamakan pembelajaran yang progresif dalam sistem pendidikan kita. Sumber pembelajaran luar sekolah ini ingin memperkasakan strategi pengajaran dan pembelajaran, menarik perhatian pelajar di samping mengurangkan risiko pelajar berasa bosan semasa belajar. Lawatan sambil belajar ke sesuatu tempat yang menarik, berilmu dan bersejarah seperti muzium merupakan salah satu usaha dalam pembelajaran luar bilik darjah. Dan pembelajaran berasaskan muzium ini sudah mula melengkapkan pendidikan formal di sekolah dan semakin diterima dalam pedagogi pembelajaran. Pernyataan masalah dalam kajian ini adalah lawatan ke muzium memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada pelajar, namun sebagai sumber luar sekolah, pembelajaran berasaskan muzium masih belum diaplikasikan sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana pelbagai cabaran seperti kekangan masa, bajet, kekurangan guru dan sebagainya. Banyak kajian menyimpulkan bahawa ketidakcukupan wang, prosedur kebenaran dan kekurangan dalam perancangan perjalanan menghalang pembelajaran berasaskan muzium dijalankan. Namun jalan penyelesaian yang sesuai masih tidak lagi dibincangkan. Justru justifikasi kajian ini diperlukan adalah untuk meneroka lebih banyak pendekatan dalam menjadikan pembelajaran berasaskan muzium sebahagian daripada pedagogi persekolahan yang bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan muzium sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di luar sekolah. Justru, kajian ini mempunyai objektif kajian yang menekankan 3 persoalan kajian, iaitu apakah ciri-ciri umum kajian berkaitan dengan muzium sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran sains di luar sekolah. Persoalan kajian kedua, apakah hasil pembelajaran sains kepada guru dan murid melalui muzium sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di luar sekolah. Dan persoalan kajian ketiga ialah apakah jenis pendekatan, teori atau model pengajaran yang dapat dipraktikkan melalui muzium sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di luar sekolah. Kajian ini dijalankan dengan berlandaskan pendekatan tinjauan literatur bersistematik melalui penyelidikan yang menggunakan reka bentuk kualitatif. Kajian ini menyaring kajian-kajian lepas berdasarkan kriteria pemilihan yang ditetapkan dan menganalisis kajian yang terpilih secara bersistematik berfokus kepada hasil pembelajaran sains kepada murid dan guru melalui muzium sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di luar sekolah. Kaedah ini membantu dalam menjawab persoalan kajian dengan lebih terperinci dan sistematik dalam mengenal pasti, memilih, menilai dan mengumpulkan serta menganalisis data daripada kajian-kajian lepas yang bersesuaian. Kajian ini menggunakan kaedah pencarian sistematik yang melibatkan 4 fasa penting dalam mencari artikel yang berkualiti. Fasa pertama ialah pengenalpastian, di mana pangkalan data yang digunakan dalam pencarian artikel dan jurnal ialah Scopus dan ERIC dengan menggunakan strategi rantai carian atau dikenali sebagai search string menggunakan kata kunci yang telah dibentuk dalam kajian ini. Pencarian artikel berpandukan kata kunci yang berbeza sintek berdasarkan pangkalan data yang digunakan ini menghasilkan sejumlah 591 artikel. Seterusnya,
Fasa kedua ialah pemeriksaan atau screening, di mana kriteria penerimaan dan penolakan ditetapkan mengikut keperluan persoalan kajian dan saranan penyelidik. Seterusnya, fasa kelayakan atau eligibility. Dalam fasa ini, pembacaan abstrak kajian memberikan maklumat tentang tujuan kajian ini dilakukan dan dapat menentukan kepadanan kajian itu dengan keperluan kajian sistematik yang ingin dilakukan. Dan fasa terakhir iaitu terpilih atau inclusion. Sebanyak 30 artikel melepasi fasa akhir inclusion kerana memenuhi kriteria pemilihan yang telah ditetapkan. Seterusnya, kualiti setiap artikel yang telah dipilih akan dinilai sebagai salah satu cara dalam menentukan kesahan dan kebolehpercayaan intipati setiap artikel agar layak sepenuhnya sebelum kajian ini dilakukan. Analisis data dalam kajian sistematik ini menggunakan analisis tematik untuk meneroka tema atau pola yang hasil dapatan kajian dapat mengklasifikasikan ke semua 30 artikel terpilih mengikut tema yang telah dikenal pasti. 4 tema telah dikenal pasti dan terdapat artikel yang merangkumi lebih daripada satu tema yang diekstrak daripada kajian bersistematik ini. Tema pertama ialah minat dan pemahaman pelajar terhadap konsep sains. Tema kedua ialah penglibatan aktif pelajar. Tema ketiga ialah improvasi, kemahiran serta kaedah pengajaran guru. Dan tema keempat ialah perancangan aktiviti bilik darjah yang menarik serta pengaplikasian teori pembelajaran yang sesuai. Raja 1 menunjukkan bahawa sebanyak 3 artikel menepati 3 tema, 17 artikel menepati 2 tema dan 10 artikel menepati hanya 1 tema. Merumus kepada analisis tematik yang telah dilakukan, hasil sintesis 30 artikel yang dipilih, persoalan kajian yang dibentuk pada awal kajian sistematik ini dapat dijawab. Persoalan kajian yang pertama iaitu apakah ciri-ciri umum kajian berkaitan dengan muzium sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran sains di luar sekolah. Berdasarkan dapatan kajian, terdapat beberapa ciri umum di antara 30 kajian yang telah disintesis. Terdapat 15 kajian berbentuk kualitatif, 8 kajian kuantitatif dan 7 kajian kaedah campuran yang telah dilakukan dari tahun 2018 hingga 2022 dari 17 negara seperti yang ditunjukkan dalam Raja 2. Instrumen kajian dapat digunakan untuk mensintesis pandangan dan pendapat penyelidik dalam setiap bidang. Kajian kepustakaan pula merupakan satu tinjauan kajian yang dapat digunakan untuk mengumpul data kajian. Terdapat 9 kajian yang menggunakan hanya satu instrumen dalam kajian mereka. Selain itu, diary dan jurnal pelajar yang memerihalkan hasil lawatan mereka turut digunakan sebagai instrumen dalam kajian-kajian yang telah disintesis. Menulis diary selepas lawatan ke muzium membantu pelajar meluahkan pengalaman dan pengajaran yang mereka peroleh semasa berada di muzium secara mendalam. Ini memberikan penyelidik data yang asli untuk tujuan kajian mereka. Seterusnya, persoalan kajian yang kedua dapat dijawab melalui tema 1, 2 dan 3, manakala persoalan kajian yang ketiga pula dapat dijawab melalui tema yang keempat. Hasil pembelajaran sains kepada guru dan murid melalui muzium sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran di luar sekolah dapat diterokai melalui tema-tema yang telah dikemukakan dalam kajian bersistematik ini. Beralih kepada perbincangan, tema 1 menerangkan bahawa minat dan pemahaman pelajar terhadap konsep sains dapat dipertingkatkan melalui muzium yang memberikan pengalaman dan pengetahuan yang tidak dapat dicapai sepenuhnya di dalam bilik darjah. Kemahiran yang dapat dicongkel melalui mengalami masa lalu, memerhati serta menyentuh dapat dihayati melalui pembelajaran muzium. Dan dapatan kajian artikel-artikel yang disintesis dalam kajian ini menunjukkan bahawa muzium dapat menarik minat pelajar dalam pendidikan sains melalui pembelajaran muzium. Kajian Carey dan Galea menyatakan bahawa muzium merupakan model untuk sistem pembelajaran di luar sekolah dan berupaya mendidik pelajar tentang bidang tertentu dalam bidang sains dan memupuk pelajar dari awal lagi untuk menceburi bidang STEM pada masa hadapan. Selain itu, muzium menerapkan kepentingan penyelidikan dan pemeliharaan warisan budaya yang berunsur saintifik yang dapat meningkatkan pemahaman pelajar mengenai konsep sains yang terkandung di dalamnya. Kajian Maria 2021 berpendapat
Pembelajaran melalui muzium bukan sahaja mencungkil minat pelajar dengan pendedahan yang berbeza, malah mengasah minda mereka mengenai kepentingan memahami perkaitan budaya dan sains. Selain itu, minda pelajar juga mengingati pengajaran dan pembelajaran yang diperolehi di dalam muzium dan memberikan kemahiran belajar melalui rangsangan gambar yang meningkatkan daya ingatan mereka serta konsep sains di balik sebalik subjek itu. Selain itu, kajian Frick 2022 menyatakan bahawa penerapan kepentingan penggunaan teknologi dalam pendidikan muzium berupaya meningkatkan minat belajar pelajar, kemunculan pembelajaran muzium maya, pameran artifik berunsur teknologi dan aplikasi media sosial yang sesuai dengan kehendak pendidikan sains pada masa kini memberikan pendedahan awal kepada pelajar terutamanya pelajar sekolah rendah. Pendedahan ini mewujudkan motivasi dalam diri pelajar untuk mengambil bahagian di dalam aktiviti-aktiviti ini maupun aktiviti di dalam bilik darjah susulan lawatan ke muzium. Ini meningkatkan penglibatan aktif pelajar seperti yang telah dijelaskan dalam temah kedua. Seterusnya, hasil pembelajaran sains melalui muzium kepada guru adalah guru dapat menjadikan subjek sains lebih menarik dan merangsang minat pelajar untuk belajar. Guru juga dapat menjelaskan kewujudan sains dalam setiap aspek dari segi subjek lain seperti seni. Guru juga boleh mereka bentuk aktiviti bilik darjah yang menarik dan menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan keperluan pelajar yang berbeza. Guru juga dapat memupuk aplikasi sains dalam kehidupan harian dan memupuk khazanah ilmu dalam kehidupan pelajar. Guru juga dapat menggunakan pelbagai pendekatan dan menilai kebolehan pelajar yang berbeza. Kajian Neil dan Utker 2022 menyatakan bahawa pembelajaran melalui muzium atau artifak memperkayakan proses pembelajaran pelajar secara konstruktivitis dan menyumbang secara signifikan kepada perkembangan kognitif. Pemahaman pameran dalam muzium atau muzium maya boleh disokong secara pedagogi oleh pelbagai strategi. Contohnya, sebahagian besar muzium maya mengambungkan interaksi, pengalaman dan pembelajaran yang merupakan prinsip asas teori konstruktivisme. Selain itu, kajian Sertek dan Hassan 2021 menerangkan penggunaan teori pembinaan sosial Vygotsky yang menekankan kepentingan aktiviti sosial. Selain itu, Paget's Learning Theory yang melalui kajian Karen dan Kevin 2021 menekankan penyesuaian dan organisasi yang merujuk kepada bagaimana pelajar mengatur pengalaman dan pengetahuan mereka ke dalam kombinasi logik dan menentukan hubungan antara satu sama lain. Selain itu, pembelajaran berasaskan objek, pembelajaran bermod berbeza, pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran kooperatif adalah antara kaedah pembelajaran yang boleh diadaptasi daripada pembelajaran muzium. Kajian ini menyumbang kepada guru untuk menggunakan pelbagai pendekatan yang berbeza dan menilai kebolehan setiap pelajar. Kajian ini juga mendedahkan pelajar kepada pengalaman dan pengetahuan yang tidak dapat dicapai sepenuhnya di dalam bilik darjah. Kajian ini berpotensi dalam memastikan hasil pembelajaran sains yang inovatif dan produktif kepada guru dan pelajar melalui sumber luar sekolah seperti muzium. Dan kajian ini dapat membantu penyelidik lain meneroka lebih banyak pendekatan dalam menjadikan pembelajaran berasaskan muzium sebahagian daripada pedagogi persekolahan dalam subjek sains. Sebagai rumusan kepada pembentangan pada hari ini, limitasi yang telah dikenal pasti dalam kajian ini perlu diberi perhatian dan pihak muzium, institusi pendidikan dan pengubah dasar haruslah bekerjasama untuk menjayakan matlamat pembelajaran melalui muzium ini agar bidang pendidikan yang lebih kreatif dan inovatif dapat diwujudkan. Dan saranan kajian ini adalah para guru mengambil inisiatif dalam mendapatkan bantuan kewangan, merancang topik sains dalam sukatan pelajaran sebelum mengadakan lawatan agar pelajar mendapat manfaat yang secukupnya. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.